Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Boleh dengar ke? Waalaikumsalam, ya boleh dengar. Okay, Alhamdulillah. Alright, so sekarang jam dah pukul 4.10, saya start je lah. Siapa ada kawan-kawan yang belum masuk tu boleh invite join masuk dalam Google Meet ya. Alright. Okay, so sebelum saya start dengan kita punya kelas, saya nak tanyalah. Okay, adakah awak semua sihat? Macam mana kesihatan awak? Sihat, Puan. Sihat. Okay, tak ada yang terkena kuarantin ke apa, tak ada kan? Tak ada. Tak ada, Alhamdulillah. Okay, so saya harap korang dah jelas lah mengenai pelaksanaan final year project competition yang akan diadakan sepatutnya pada 9 Jun. Okay, kemudian dalam taklimat minggu lepas kita tukar kepada 16 Jun. Okay, tapi tarikh yang sebenarnya yang setelah dibincangkan bersama Ketua Jabatan, akhir kata kita akan buat pada 18 Jun. Maksudnya hari Jumaat lah, minggu 14. Okay. So untuk hari ni punya kelas, saya akan terangkan sikit mengenai capstone project presentation. Okay. Capstone project presentation ni perlu dibuat sebelum awak menyertai pertandingan projek akhir pelajar lah ataupun FIPROC tu. Okay. Kemudian saya akan cerita juga apakah markah yang akan terdapat dalam capstone project, macam mana awak nak handle ataupun nak sampaikan capstone project dan beberapa tips lah dekat dalam slide ni. Okay. Sebelum tu saya nak tanya dulu, okay, macam mana dengan project progress awak semua? Okay ke ataupun ada yang stuck? Ada yang still tak berfungsi ke? Ataupun tukar tajuk baru, ada tak? So far so good, Puan. Okay, grup saran okay. Yang lain? Grup lain? Sebab baru-baru ni saya ada dapat beberapa kontak lah daripada pelajar. Ada dalam 2 ataupun 3 kumpulan yang tukar tajuk projek. Ada kan? So far bila awak tukar tajuk projek ni, okey tak progress projek tu? Dah sampai mana dah? Okay. Okey je. Harapnya dah sampai dalam 70 ke 80% lah by this week. Okay, sebabnya minggu depan dah minggu ke-13. Minggu 13 adalah tempoh untuk awak create video demonstration untuk di-upload kepada YouTube nanti, dan adalah proses untuk awak siapkan technical report, nak siapkan logbook. Okay, semuanya pada minggu ke-13. And then minggu 14, 15 dan 16 hari bulan kita akan proceed dengan capstone project presentation ataupun pembentangan project capstone lah, yang end product awak. Okay, so sebenarnya sama je capstone ni, cara pelaksanaan dia sama macam semasa pertandingan nanti. Kita akan buat secara atas talian bersama assessor dan juga supervisor, yang mana supervisor dan assessor ni akan bagi markah lah untuk end product awak. Okay, manakala bagi logbook dan juga awak punya technical report, supervisor yang akan bagi markah. Okay. Alright, so kita nak terangkan apakah table content untuk agenda kelas hari ini. Okay, so hari ini saya akan terangkan apa itu capstone project, berapa markah untuk capstone project, apakah kriteria untuk kita capai capstone project ni. Kemudian saya akan bagi contoh capstone project yang disampaikan oleh universiti lain, dan bagaimana kita nak laksanakan capstone project presentation dan tips untuk sampaikan presentation. Okay, so sebelum tu saya beritahu dulu, okay, sekarang ni bukan pasal demonstration dah, sekarang ni pasal capstone project presentation. Okay, sepatutnya dekat minggu yang sekarang ni awak dah start dengan chapter 5, discussion, tu chapter 6, conclusions and recommendations, chapter 7, reference. Kemudian last kali awak akan go to capstone project presentation lah, ataupun final report dan presentation. Okay, kalau kat universiti biasa diorang panggil viva lah. Okay, and then minggu seterusnya, esok selepas awak buat presentation capstone, awak akan join final competition lah. Okay. Alright, so sebelum kita start dengan konten kita, saya nak check dulu submission status of project registration form, client letter, abstract dan poster. Okay, kalau saya tengok dalam draft ni, ada beberapa documents lah yang dah diupload oleh pelajar.
Okay, sebagai contohnya, okay, borang pendaftaran projek. Okay, kenapa ada yang warna dia warna kelabu, ada yang warna pink ni kan? Okay, saya setkan label macam ni supaya yang berwarna ni tengok balik semula dalam drive. Okay, kalau tengok sini semua dah settle. Yang ni saya anggap settle warna pink ni. Okay, tapi warna hitam ni maksudnya tak settle sebab tak upload lagi. Okay, ni sebagai contoh grup Dasia, Fazli dan Kesha. Okay, nanti boleh semak semula. Okay, dan upload lah. Upload dalam ni baru awak akan disahkan lah dekat sini. Dah dihantar. Okay, kemudian samalah ni grup Nazrin, Siti Masara dan Afira. Okay, saya dimaklumkan Nazrin ni dah tak ambil FYP sebabkan tangguh ataupun apa? Ya. Dia tangguh SEM ke ataupun memang dia drop dulu subjek ni? Drop kot Puan sebab dia tarik diri. Dia tarik diri daripada kumpulan lah. Tak apalah, tu antara dia dengan PA dia lah kan. Okay, alright. So grup ni pun sama, nanti saya tengok balik, saya tak sure lah. Saya rasa tak ada kot dalam folder ni. Nazrin ada ke? Nama Nazrin. Tak nama grup awak? Tak ada kan? Okay, nanti saya tengok balik dan upload. Okay, ni Azhar baru upload. Puan, grup saya Puan. Grup awak ada tak kat sini? Cuba saya mak. Kalau ada nama tu maksudnya dah settle. Memang dah settle dah Puan. Dah settle dah? Tapi tak ada nama kat sini? Kalau tak ada ni maksudnya tak settle lagi lah. Mungkin awak hantar yang hard copy. Okay, setakat yang saya tick ni semuanya dah hantar. Kalau tick ni ada warna ni maksudnya dah dihantar lah. Yang lain ni yang tak ada warna, tak ada tick ni maksudnya masih belum hantar. Okay. Alright, tak apa. Yang ni saya boleh bagi masa sampai minggu 14. Okay. Cumanya saya nak awak take note on muat naik poster dan juga muat naik abstract ni. Okay, yang ni awak kena settlekan pada sebelum minggu ke-13 ni. Okay, sebab maklumat-maklumat ni akan digunakan untuk editor, untuk VProp nanti dia nak buat lah design-design ke, dia nak buat tajuk-tajuk tu. Okay, so better awak kena settlekan lah by, kalau boleh by this week, settlekan semua. Okay, yang ni saya tak semak lagi. Tapi awak boleh tengok, kalau yang macam ni, berwarna lain ni, kemungkinan ada kesalahan dalam awak punya dokumen. Okay, tengok balik semula. Saya try tengok abstract FYP. Okay, kenapa saya tak warnakan awak punya folder, contoh ni grup Amira, Muaz dan Amani. Ada wakil tak? Amira? Ada tak? Amira, Muaz. Okay, Rashidah ada kan? Okay, so dalam grup ni saya tak highlightkan sebabnya awak tak buat justify pula. Okay, tak buat justify and then awak tak perlu masukkan ni tau. Yang ni delete je terus. Okay, maksudnya jadi macam ni lah. Macam tu je. Tapi make sure justify. Nampak aku. Saya tak share. Maaf. Saya tak share. Okay, nampak tak? Okay, so kat sini kan ada introduction. Lepas tu sebelumnya ada problem statement. So awak delete je problem statement tu. Objektif ni pun buang. Make sure colour dia semua sama colour. Warna hitam. Okay, and then check lah spelling error kalau ada. Macam ni kan, Politeknik ni. Politeknik ni dia adalah huruf besar kalau ikutkan lah. Okay, tapi kalau awak tak ada nak setkan dia sebagai subjek, tak apa, buat macam ni je. Okay, tapi paling saya sarankan adalah untuk awak justify text. Okay, macam ni. Nanti awak boleh check balik lah. Okay. Alright. Tu untuk grup Amira, Muaz dan Amani. Okay. Yang lain-lain ni boleh semak juga. Awak buka je mana yang tak bercolour ni maksudnya memang ada something lah. Okay. Maksudnya awak kena update. Okay. Contoh sini grup Hari Haren. Okay. Kenapa saya tak highlightkan juga? Okay. Sebab berwarna. Warna-warni kan. Guna hitam saja. Buang bahagian ni, yang ini dan yang ini. Okay. Tapi justify dah elok dah. Cantik macam ni. Tersusun. Okay. Alright. So nanti boleh yang lain boleh semak. Okay. Alright, sekarang ni, tadi bahagian abstract, sekarang ni poster pula. Okay, poster, setakat ni ramai dah hantar. Okay, tapi saya belum update lagi lah dalam status penghantaran poster tu. So make sure awak semak semula, kalau tak ada lagi grup awak punya poster, sila upload segera. Okay, sebab poster ni akan digunakan untuk disemak oleh awak punya SB.
Okay, nanti bila SB awak semak ada pembetulan, dia akan maklum pada awak lah. Okay? Cik, Puan. Ya. Slide tak nampak. Saya tak tunjuk slide pun. Saya tunjuk, tak tunjuk apa-apa lagi. Okay. Okay. Sekejap Alright, saya tunjuk folder. Okay, ni folder Mak Naik poster. Nanti awak semak, ada tak nama awak dalam folder ni? Okay? Alright, kemudian okay. Dalam awak punya drive, saya dah upload satu file tau. Okay, nama file dia adalah maklumat peserta FIPROD Disember 2020. Okay, tak apa, saya ambil link ni dan saya akan share dalam WhatsApp group sebentar lagi. Okay, nanti dalam maklumat peserta ni, kalau boleh, alright. Sekarang ni awak guna komputer ke guna handphone? Handphone. Okay, tak apa. Kalau guna handphone, nanti lepas habis kelas, saya nak semua orang mesti update maklumat dalam ni. Okay, maklumat ni penting. Okay, sebab dalam maklumat ni, kita nak alamat email awak untuk kegunaan Google Meet dan penghantaran sijil. Okay, seperti yang awak tahu, okay, kita punya, okay, bunyi apa tu? Tolong mute jap. Satyaswaran, boleh tolong mutekan mic awak? Okay dah. Alright. Saya sampai mana tadi? Sampai sini kan? Okay. So, maklumat email ni diperlukan untuk penghantaran sijil dan juga untuk assignkan awak dalam room Google Meet. Okay. Sekarang ni awak dah tahu tak awak punya giliran untuk presentation semasa pertandingan nanti? Dah dapat tak awak punya pelepasan kuliah? Ada ke guys? Ada. Ada yang belum dapat? Okay, yang belum dapat tu nanti make sure tanya pada supervisor. Ada tak pelepasan kuliah dan jadual presentation? Puan bukan hantar tak hari Jumaat? Saya dah hantar sepatutnya semua dapat lah kan? Saya dah hantar memo pelepasan kuliah pelajar bagi menyertai inilah final year project competition. Dan ada perubahan tarikh kan kat dalam tu, 18 Jun 2021. Okay, so make sure you tengok kat situ awak punya jadual bila. Okay, penting tau maklumat tu. Okay, tak apa. Tapi ni awak kena settlekan email, saya dah hantar link dalam WhatsApp. Nanti isi je dalam link tu. Okay. Next adalah, okay, yang ni adalah dalam kumpulan FYP DFT 614 Integrated Project. Okay, dalam drive tu file ni lah. File ni kumpulan FYP. Okay, maklumat dalam ni juga awak perlu kemas kini. Okay, kenapa? Sebabnya file ni saya akan bagi kepada panel industri. So panel industri akan tengok abstract awak and then dia akan buat kolom markah lah dekat sini nanti. Okay, make sure siapa yang tukar tajuk, update semula tajuk projek yang baru. Okay, yang mana kosong-kosong ni pun sila update tajuk projek anda. Okay, kena ada. Okay, yang ni saya nak awak settlekan by this week. Saya akan alert semula sehingga hari Jumaat kalau tak ada isi lagi, saya akan paksalah awak kena isi juga. Okay, last date adalah hari Jumaat ni. Okay, nama klien kalau tak ada klien tak ada masalah. Masalahnya sekarang ni adalah tajuk projek pun tak ada. Macam ni. Okay, Pravin Rush ada tak wakil? Satyaswaran, Yubian. Ada wakil tak? Anak projek Encik Vishnu. Tadi saya rasa ada Satyaswaran kan? Okay, tak apa. Alright, so nanti settlekan ya. Yang mana-mana tukar projek tu, tukar tajuk, sila settlekan. Okay. Sekarang ni, untuk submission settle saya harap semua selesai lah. Okay. Sekarang ni berkenaan yang menukar tajuk projek pula. Okay, siapa yang ada buat sebarang pertukaran tajuk projek, yang isi dia semua berubah lah. Okay. Siapa yang tukar tajuk projek tu dikehendaki untuk mengisi borang permohonan pertukaran tajuk projek. Okay, yang mana nak dapat, awak boleh dapatkan daripada drive lah. Okay, saya dah upload dalam project source. Okay, kat sini ada template borang pertukaran tajuk projek. Awak boleh masuk dan edit lah, download dan edit. Okay, kemudian bila dah siap, make sure dapatkan tanda tangan digital daripada supervisor. Hanya seorang je wakil yang akan tanda tangan pada borang ni. Okay, borang ni rupa dia macam ni.
Okay, ada nama pelajar, nama ahli kumpulan. Okay, 3 je lah. And then masukkan tajuk asal, tajuk baru, sebab pertukaran pertukaran tajuk, kemudian tarikh, tanda tangan pelajar, wakil saja. Kemudian ini tanda tangan dan ulasan penyedia projek. Dan bawah ni adalah untuk penyelaras projek lah. So bila dah dapat tanda tangan penyedia, terus upload dekat dalam drive semula. Okay. Untuk upload, boleh cari dekat dalam folder DFT 6014 dokumen. Okay, masuk dalam muat naik borang pertukaran tajuk projek. Okay, upload dekat sini. Okay, take note ya, yang mana tukar tajuk projek. Okay, next adalah project flow. Okay, sekarang ni kita dah settle part yang atas-atas ni semua, daripada taklimat, pembentukan kumpulan, sampailah ke pembentangan, okay, sampai semakan hasil projek dan laporan akhir. Okay, sepatutnya masa demonstration 2 tu, awak punya technical report ataupun draft technical report sepatutnya dah ready dan disemak oleh supervisor. Okay, so minggu ke-13 ataupun minggu ke-14 nanti kita akan buat sama juga semakan hasil projek dan laporan akhir, dan minggu 14 kita akan teruskan dengan pembentangan dan juga penilaian projek dan laporan akhir ataupun capstone projek lah. Last kali yang ni adalah minggu ke-15. Kemudian tamatlah. Okay, so awak kena ingat kita dah sampai ke step yang ni dah. Okay, so project timeline sepatutnya tarikh project presentation untuk capstone dan juga FIPROC adalah pada minggu 14, antara 14 bulan 6 sampai 20 hari bulan 6. Okay, dan capstone ni akan disampaikan oleh pelajar kepada supervisor dan juga assessor. Okay, untuk pemarkahan, semua markah dia adalah 5 markah untuk logbook, 35 markah untuk end product, 10 markah untuk technical report, yang mana total ketiga-tiga ni akan jadi 50 lah. Kemudian ada 50 markah lagi adalah untuk awak punya communication skill dan lain-lain lagi. Okay. So apakah itu capstone project presentation? Okay, so capstone project ni design untuk consolidate final year students learning with valuable hands-on experience lah. Maksudnya dia nak bagi awak hands-on experience macam time awak kerja nanti. Okay, time awak kerja nanti awak akan buat benda yang sama je untuk present something yang you buat untuk company lah. Okay, so presentation of capstone ni boleh dibuat secara face to face sepatutnya, ataupun secara online demo, tapi saya cross out face to face sebabnya kita dalam fasa PKP, tak boleh jumpa Okay, so bersama dengan supervisor dan juga assessor. So sebelum presentation, yang ni yang Encik Razif dah pernah maklumkan sebelum ni, sama je, awak perlu buat slide yang mengandungi pengenalan projek, pernyataan masalah, objektif projek, skop, metodologi, projek signifikan dan nilai komersial, kemudian kesimpulan. Okay, adakah habis sampai macam tu je? Tidak, awak kena sediakan satu video demonstration dan juga awak kena menjawab soalan daripada supervisor dan assessor lah semasa capstone project presentation. Yang Cik Razif bagi tahu sebelum ni adalah untuk persediaan FIPROC tu, untuk persediaan pertandingan. Saya terangkan ni persediaan untuk capstone project presentation. Okay, sama je sebenarnya proses ni. Bila awak buat capstone ni, sebenarnya awak berlatih untuk pertandingan tu nanti. Okay, so isi kandungan video perlu mengandungi demonstrasi hasil input-output, iaitu fungsi utama sistem dan cara penggunaan dan juga pengoperasian projek. Sama je, hardware dengan sistem sama je. Okay, so setiap penerangan dan image ataupun video projek mestilah jelas. Kalau boleh awak gunakanlah kamera yang berkualiti tinggi. Contohnya kalau kawan awak ada iPhone, janganlah suruh kawan yang pakai handphone Lenovo lama-lama tu untuk rakam awak punya video kan. Okay, so benda-benda ni semua sepatutnya adalah dalam awak punya technical report sampailah step ataupun chapter yang terakhir, chapter 7. Okay. Okay, reference perlu follow APA style. Ni semua untuk technical report. Okay, markah. Markah saya dah terang tadi. So markah untuk capstone project dia akan cover 50 markah yang mana merangkumi technical report, end product dan juga logbook. End product ni awak akan buat bersama supervisor dan assessor. Technical report ni pula markah akan diberi oleh supervisor, samalah macam logbook juga. Supervisor yang akan bagi markah. Okay, so apa yang perlu awak capai untuk dapatkan markah penuh? Okay, untuk technical report, kalau awak describekan awak punya
aktiviti ataupun awak punya projek dengan lengkap. Lepas tu ada project plan, lengkaplah semua dalam project guideline tu kan. Awak akan dapat markah penuh lah. Okay. Okay, untuk end product pula, okay ni yang paling penting sebenarnya sebab markah dia 35%. So projek awak mestilah 100% untuk awak dapatkan full mark dekat aspek project achievement and objective lah. Okay, kemudian sekiranya user requirement fully meet, construction and functionality juga bagus, feasibility dan apa lagi? Originality, marketability, creativity dan security ni semua ada, maka awak akan dapat markah penuh. Okay? Alright. Last adalah untuk logbook pula. Logbook ni markah dia hanya 5%. Okay, tapi sekiranya awak ada record setiap aktiviti daripada minggu 1 sampai minggu 14, so akan bagi markah penuh lah kat sini. Okay, kemudian mesti ada tanda tangan SB. Okay, sebelum awak submit awak punya logbook nanti, awak kena pastikan supervisor sign setiap page dalam logbook awak. Okay, saya ada soalan nak tanya. Korang punya logbook ni biasa korang buat macam mana? Print hard copy ke ataupun SB minta soft copy? Kami buat adalah hard copy. Korang buat hard copy. Okay, so saya nak cadangkan siapa yang sebelum ni buat hard copy, sila gunakan Adobe Scanner ataupun Cam Scanner ke, scan satu persatu page logbook tu dan simpan sebagai digital logbook. Sebabnya sekarang kita dalam fasa PKP, so sangat susahlah untuk awak berjumpa kan face to face dengan SB. Buat satu copy, soft copy menggunakan aplikasi scan lah. Okay? Boleh? So siapa yang dah buat secara soft copy tak apa, teruskan je dan pastikan dapatkan tanda tangan SP. Okay Alright. So ni mengenai awak punya logbook lah. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk beberapa contoh macam mana kita nak sampaikan final year project competition bersama juga capstone project competition. Okay, dua-dua ni boleh digunakan lah semasa tandingan nanti pun boleh, masa awak nak buat capstone dengan supervisor dan assessor pun boleh. Okay, so kita tengok satu video ni. Okay, yang ni macam mana awak nak prepare demonstration video lah yang bagus. Yang ni adalah contoh daripada pelajar Universiti Malaysia. Okay, sekejap saya kena mutekan audio dulu. Tak apalah, audio tu tak kacau kot. Okay, so ready ya? Tengok video. already say when they entered the public toilet is disgusting. Our former Prime Minister, Dr. Mahathir Mohamad, took a shame and downright grave, for it is a reflection of Malaysia's lack of civic consciousness. This users looking first to enter the public toilet as it is very dirty. Plus, the toilet floor which often sweat can cause the existence of mildew and mold and also the unpleasant smell. The nation's image will be tarnished because of the only one problem, which is the public toilets is dirty. To overcome this problem, our group has created an idea for Nitobot. Nitobot is Nito means clean in Spanish and bot comes from robot. The structure of Nitobot is made from recycled bottle. Thus, it could save the environment and could reduce the amount of plastics in Malaysia as the amount of plastic bottles in Malaysia is high. Nitobot also can be controlled by an app. The app is used for the users to tell how the structure of the bathroom, and the robot will not bounce on the wall, and the users could set time for Nitobot to clean the toilet. For example, in weekend or during work time. Next, I'm going to explain about the uniqueness of our product, which is Nitobot. First, other technology often used at the outside, but none of them could use at the toilet floor. So we came with the idea that the Nitobot could clean both dry and wet floor, such as toilet. Next, it is affordable and safe as the brush made from a recycled plastic bottle. Third, it has apps that can control the Nitobot, so you don't have to worry about your house cleanliness if you're far from home because you can control the Nitobot from your apps at your gadget. Next, it is light and portable.
so you could easily bring it anywhere. Lastly, NetherBot is small and it could fit through all the tiny filters. Is a sketch at the top view. As can be seen, number 1 is a water tank which stores the water that will be used for cleaning. Number 2 is a liquid cleaner container. Users can fill this container with their preferred liquid cleaner. Next, number 3 is the NetherBot body part where the Arduino set and other components such as gears and motors are located. Finally, at the top view, number 4 is another container to fill dirty water or water that has been used for cleaning. Now, this is a sketch at the bottom view. Number 1 is a place where the water that's stored in the water tank will come out, while the number 2 is a part where the liquid cleaner will come out. Next, number 3 is cleaning brushes. These brushes that has been attached to the motor will rotate to clean the dirty surface. Then, number 4 is a part where the dirty water will be sucked into the back container. The next sketch is a view of the front and back. At the front view, there is a component which is the ultrasonic sensor. This sensor will detect obstacles and prevent these NetherBots from crashing into any objects. Finally, at the back view, there is a place to remove dirty water. For the methodology, firstly, create a waterproof hard box and put the ultrasonic sensor Arduino in it. Before that, the ultrasonic sensor must have been programmed with an Arduino set and the other component must have been properly connected to each other. After that, the base of NetherBot put 4 wheels and 2 brushes. Then connect the brushes with motor to make it move. On the top of brushes, it will be connected with a water tank and cleaner liquid. Then the water that flows from the brushes will go into a hole and will get it at another box at the back of NetherBot. I'm going to share about potential for commercialization. In our observation, we are targeting these types of people that are always busy in leisure. For example, working family, university students, and also public toilet. As you can see in our slide, the most number is on working family. This is because the total time that they can concentrate. Okay, itu adalah example video yang pertama lah. Okay, so awak boleh buat video macam ni, tapi ni terlalu panjang juga. Sebenarnya, awak boleh create up to minimum 2 minutes dan maximum adalah 5 minutes. Okay, so ada juga ada satu contoh lagi. Okay, yang ni adalah daripada Politeknik Metro. Bukan Politeknik Metro, Politeknik Bersing Johor. Okay, so ni pelajar yang buat Polisport application lah. Okay, so saya tunjuk video dia. Hai, Assalamualaikum. Kami dari kumpulan Projek PSA, Polisport Application. Projek kami adalah untuk menaik taraf sistem pusat sukan di Politeknik Mersing. Terdapat 3 objektif. Yang pertama, untuk mendapatkan cara bagaimana untuk menggunakan peralatan sukan di gym menggunakan QR code. Yang kedua, untuk mengemaskini maklumat tentang aktiviti di Polisport. Yang ketiga, untuk membuat peringatan waktu pemulangan barang ke pusat sukan. Terdapat 3 masalah yang dihadapi. Yang pertama, pelajar perlu beratur untuk meminjam barang. Yang kedua, merekod secara manual menggunakan buku. Yang ketiga, mengambil masa untuk mencari peralatan sukan. Terdapat 2 skop projek iaitu user dan admin. Projek PSA menggunakan metod Agile Methodology.
Okay. Okay, nampak ya perbezaan kedua-dua presentation tadi. So yang pertama tadi adalah berkenaan projek hardware lah. Yang kedua adalah berkenaan projek software. Okay, so you boleh buat video seperti tu. Okay, dengan awak kena pastikan lah video tu adalah cukup 2 minit ataupun tak boleh lebih daripada 5 minit. Mesti 2 minit ke atas lah. Okay. Alright, so yang tadi ni video untuk awak buat presentation capstone dan juga untuk demonstration video bagi persediaan VPROC nanti. Okay, yang kedua ni pula adalah how to do capstone project presentation. Okay, disebabkan kita punya pelaksanaan adalah secara atas talian. Okay, sekejap ada soalan daripada Saran. Ya Saran, soalan apa? Saran type kat chat ke? Oh, soalan dia adalah boleh present dalam bahasa Melayu ke? Okey, kalau untuk capstone project presentation, awak boleh present dalam bahasa Melayu. Okey, tapi untuk final year project competition nanti, untuk pertandingan, saya sarankan untuk awak present dalam bahasa Inggeris lah. Okey, sebabnya panel kita tak sure sama ada dia orang Malay ke ataupun dia non-Malay. Okey, so kalau orang Melayu ataupun yang yang fasih bahasa Melayu, okey je, tak ada masalah. Okay, kalau awak betul-betul tak boleh guna bahasa Inggeris lah. Tapi saya sarankan sangat-sangat untuk awak try gunakan bahasa Inggeris. Bila awak tak dapat jawab soalan, barulah awak gunakan bahasa Melayu. Okay? Menjawab tak Saran? Okay Alright. So macam mana kita nak buat capstone project presentation? Nanti saya akan terangkan beberapa tips lah untuk prepare sebelum awak buat presentation. Okay, tapi untuk saranan saya, sebelum awak start dengan apa-apa presentation online, make sure you tepati masa. Okay, tepati masa maksudnya kalau dalam jadual tu dia tulis awak sepatutnya masuk presentation pukul 9 pagi. So takkanlah awak pukul 9 baru awak nak login pada Google Meet kan? Okay, so make sure dalam pukul 8 tu awak dah ready dan bersedia untuk dipanggil lah bila-bila masa sahaja. Okay, saya tunjuk sekejap. Ini adalah jadual untuk pelaksanaan pertandingan nanti. Okay, dia sengit sikit. Saya try untuk pusing. Okay, so awak nampak kat sini kumpulan 1 ni maksudnya awak adalah kumpulan yang pertama akan dipanggil semasa hari pertandingan. Okay, so nanti dia akan ada 3 Google Meet tau. So siapa yang dapat Gmeet 1 ni maksudnya awak akan berada dalam Google Meet yang pertama. Okay, Gmeet 2 ni adalah Google Meet yang kedua dan Gmeet 3 adalah Google Meet yang ketiga. Okay, semua ni berlainan. Okay, nanti setiap kumpulan dia akan bagi masa hanya 15 minit untuk presentation. So kalau boleh, awak jangan present cukup-cukup 15 minit tu. Try short the presentation kepada mungkin 12 minit supaya ada masa lebih tu untuk question and answer daripada panel. Okay, sebab apa? Awak tak boleh lebih daripada 9.15 ni. Kalau 9.15 ni automatik nanti akan ada AJK pelaksana yang akan stopkan presentation awak. Okay, so sayanglah kalau tak ada tak sempat present, maka awak takat tu je. Okay, so make sure you manage masa baik-baik. Kemudian sekiranya, soalan apa? Yang masa presentation tu pun kena tunjuk video pada YouTube juga ke? Tu saya kata awak memang sepatutnya tunjuk video je. Sebabnya kalau awak tunjuk real demo, real live, mungkin kualiti video awak tu tak berapa clear. Kecuali awak punya demo tu daripada sistem. Project sistem biasanya tak ada masalah. Dia boleh display dia punya screen kan. Tapi kalau project hardware, awak kena gunakan video juga. Okay? Tapi sekiranya diminta oleh panel untuk tunjuk yang live demo, awak kena ready lah. Okay? Tapi make sure ada masa yang cukup. So awak kena practice lah. Practice banyak-banyak kali sampai awak dapat target masa 15 minit sahaja maksimum. Okay. Dari segi punctual tadi. Okay, sekarang ni kalau awak dapat pukul 9 pagi, awak punya giliran. Maksudnya dalam pukul 8.45 tu awak dah kena login dalam Google Meet dan awak dah kena ready dah. Awak buka tab satu persatu lah. Dekat dalam skrin awak tu awak buka je banyak tab. Okay, yang mana awak akan guna dalam presentation. So, bila dipanggil je pukul 9 pagi, okay, saya tunjuk video dulu Ini salah satu contoh presentation yang baik lah. Okay, awak tengok dulu Hello. Yeah, I'm just quick.
posting my my background. Okay, this is Team 27 again. You can check your PPT and your mic and camera. Yeah. Okay. Can you see me? Yeah, I can see you. Okay, yeah, I'm ready to start when my friend is here. Okay, sure. So, did you share your Hello. screen right now, or? Yeah, I'm about to. Give me a Oh, second. you're about to. Okay. Yeah, so I'm sharing my screen now. Yeah, are you able to see my screen? Yeah, clearly. Through the member. 76% of them stated that they're more honest about themselves online than in the real world. This, in theory, makes the online world a promising medium for supporting and satisfying the needs of LGBTQ+ youth. So what if we introduced an innovative LGBTQ+ support platform onto the internet? Okay, so yang ni saya tunjukkan contoh macam mana satu kumpulan daripada Singapore punya universiti lah. Dia gunakan Webex. Okay, dia guna Webex app untuk present. Okay, so nanti kalau awak nak present, kebiasaannya awak akan dipanggil semasa tempoh antara 9, okay, contohnya grup kedua ni lah 9.20 kan. Nanti dalam pukul 9.15 ke 9.20 tu dia akan queue untuk panggil kumpulan seterusnya. So semasa kumpulan seterusnya masuk, awak boleh gunakan apa orang kata? Cara macam kumpulan ni buat. Boleh tanya, nampak tak skrin? Boleh dengar ke suara saya? Time tu lah you nak set up. Okay, contoh kalau macam grup Farhanim ni dapat pukul 9. So maksudnya 8.50 tu dia dah ditarik masuk. Kemudian dalam 8.50 tu awak set up lah. Awak set up awak punya screen. Tapi saya nak pastikan, bukan saya pastikan. Saya nak korang pastikan awak punya slide dan lain-lain lagi tu dah siap. Buka sebagai presenter view. Awak dah ready untuk share screen sahaja. So bila dipanggil tu awak just set up awak punya mic. Awak share screen dan awak terus boleh start. Okay? Boleh tak? Wan, Boleh. Okay, boleh ya? pakaian untuk hari tu macam mana, formal ke informal? Pakaian better formal untuk pertandingan. tie Untuk semua ke? present capstone, tak perlu tie pun tak apa. Tapi bercollar lah kalau lelaki. Yang perempuan tak ada masalah asalkan kemas. Okay, sebabnya syarat wajib untuk capstone project dan juga presentation untuk pertandingan tu, syarat dia adalah awak kena turn on camera. So pastikan awak ada kamera. Okay, kalau awak punya laptop ada masalah kamera ataupun awak pakai PC kan tak ada kamera, awak boleh gunakan kamera handphone. Okay, cara dia awak boleh google lah. Tapi saya ada satu aplikasi ni, nama dia Iriun Webcam. Okay, awak boleh gantikan laptop webcam awak menggunakan handphone webcam. Okay, boleh tengok kat YouTube cara dia macam mana. Okay guys, jelas berkenaan dengan queue dan punctuality masa tu. Okay, kalau okay saya nak tunjuk how not to do the capstone project presentation lah. Okay, tadi tu macam mana awak buat capstone project presentation. Awak boleh tanya kat viewer, diorang nampak tak awak punya screen. Mereka boleh nampak, boleh dengar tak suara awak sebelum awak start. So bila start je pukul 9 pagi tu terus boleh mula. Okay, yang ni adalah how not to do capstone project presentation. Okay, kita tengok satu video ni lagi.
pastikan Yeah, can you share it right now? We need you to as a co-host, so can you share it right now? Mm-hmm. So, there's something problem with my, I don't know, the document that I have saved, but when I open the share and document, it doesn't appear. Like my file doesn't. So please give me a favor, like to. Okay, so Alright, nampak tak perbezaan presentation yang kumpulan tadi dengan yang kumpulan ni? Apa masalah yang berlaku dalam video ni? Hang. Hang. Okay, satu hang. Kemudian background dia bising. Perasan tak? Dengar bunyi adik dia ke menjerit. Lagi agak tak jelas lah. Okay, salah satu faktor kemungkinan lah internet dia slow. Yang kedua adalah lokasi dia tak strategik. Yang ketiga adalah dia tak bersedia. Kalau perasan dikata ada masalah bila dia nak display dia punya slide. So saya nak awak pastikan semasa awak nak buat presentation, bagi memastikan awak tepati waktu yang diberikan, awak testing dulu siap-siap. Awak kena testing dekat Google Meet. Kalau boleh sehari awal pun tak apa. Okay, testing. Kemudian sejam sebelum tandingan tu pun awak kena testing juga. Okay, test lah awak punya mic, test awak punya screen, boleh share tak? Okay, minta kawan-kawan tengok. Boleh tak display dia punya screen tu? Okay? Okay, jelas tak? Pastikan awak tak buat macam ni lah. Sebab ni kita kena ensure awak ikut jadual yang diberikan. Boleh ya semua? Boleh. Boleh, okay. Alright, so kalau okay, saya terus pergi next lah. So how to do a capstone project presentation. Yang ni tips ni boleh digunakan untuk final year project competition juga. Okay, so pertama sekali awak mesti get ready with your project lah. And then must ensure the project is 100% complete. And then the project also must make sure it addresses all your project objectives and problem statement lah. Dia kena ensure solution to the problem statement. Okay, kemudian you mesti test the project sebelum awak demonstratekan semasa presentation nanti. Kalau tak nanti bila nak present tiba-tiba ada masalah. Sebelum ni boleh. Kenapa semasa present tak boleh? Sebab tu saya kata awak kena practice. Even sebelum awak buat presentation, sejam awal tu awak dah kena practice supaya tak ada apa-apa masalah lah semasa presentation yang sebenar berlaku. Okay, kemudian awak mesti create satu outline of what you want your capstone project presentation to look like. Awak sediakanlah rangka apa yang awak perlu terangkan dulu. Lepas tu bila cue untuk awak present awak punya demonstration. Lepas tu bila awak akan tamat presentation. So awak kena buat satu outline tu. Okay, barulah awak boleh prepare satu perfect capstone project presentation. Okay, selain tu semasa awak buat capstone project presentation, make sure awak dah siap technical report. Sebabnya awak kena bawa technical report ni untuk untuk diberi pada supervisor dan assessor lah. Okay, in case sekarang ni dalam PKP, so awak kena sediakan soft copy technical report. Okay, kemudian sama juga logbook. Yang mana buat hard copy, sila buat soft copy. Scan dulu scan dan serahkan kepada supervisor. Okay, kemudian last kali awak boleh prepare satu text speech dan juga practice sebelum awak buat presentation. So nak buat speech tu, awak boleh gunakan method ni lah. Okay, so nak buat satu good demonstration speech, always keep your intended audience in mind. Siapakah awak punya penonton? And then start with why. Kenapa orang ni, kenapa awak nak cerita pasal ni? Kenapa nak cerita pasal ni? So mesti ada something ataupun mesti ada reason. Okay, and then give the brief overview of the entire process.
go through the step one by one and then describe each step. Okay, and then you boleh discuss any options ataupun recommendations or variations, and then allow time for Q&A. Okay, masa awak buat speech awak kena setkan juga bilakah masa yang sesuai untuk soalan dan jawapan daripada panel lah. Dan last kali you boleh summarize briefly lah sebagai conclusion. Okay, satu lagi nasihat saya perasan lah pelajar ni kadang dia walaupun dia dah biasa jumpa supervisor, dia present dan dia terus just start. Okay, Assalamualaikum. Okay, projek kami adalah mengenai ini. Okay, first step adalah untuk awak kenalkan diri awak walaupun awak dah kenal lecturer tu even 10 tahun. So a good presentation must have introduction. So you introduce yourself first and then you introduce your project. Okay, barulah you start dengan isi dia. And then last kali barulah penutup. Okay. Okay, suggested time limit. Okay, bagi saya setkan 15 minit lah maksimum untuk setiap kumpulan supaya awak boleh ready untuk pertandingan projek akhir pelajar nanti. Okay. Alright, ni adalah method untuk online presentation. So dalam minggu 13 nanti awak boleh start contact supervisor untuk setkan appointment date. Bilakah awak nak buat presentation tu. Okay, kemudian awak kena prepare demonstration video pada minggu 13. Okay, video demonstration ni awak akan pakai untuk pertandingan juga. Okay, kemudian dapatkan link daripada supervisor ataupun you boleh create link sendiri, tapi better supervisor lah sebab dia boleh rakam. Okay, kemudian hari ni paling penting, be punctual. Okay, next is turn on your camera. So pastikan semasa awak buat presentation, pastikan awak onkan kamera sebab ni adalah presentation. This is not online class. Okay, presentation maksudnya you present. Orang nak tengok macam mana you present. So you kena buka kamera. Okay, sebelum present, pastikan awak berada di lokasi yang terang, lokasi yang senyap, and then pastikan tak ada echo, kamera berfungsi, tak ada masalah teknikal sebelum awak start presentation. Sebab tu saya kata tadi, awak kena testing dulu. Practice, okay? Dan last kali adalah wear smart casual ataupun formal clothing during your presentation. Okay? So ini adalah tarikh untuk pelaksanaan capstone project presentation. You boleh buat semasa 15 ataupun 16 Jun 2021. Okay, ada 2 hari saja. Kalau nak buat awal tak ada masalah. Okay, kemudian awak akan sertai pertandingan pada 18 Jun iaitu Jumaat. Maksudnya kelas-kelas yang ada pada hari Jumaat tu daripada pukul 8 sampai pukul 1 tu awak dikecualikan lah. Okay, so boleh beritahu kat lecturer untuk kelas hari Jumaat Okay. So masa pertandingan adalah 8 pagi sehingga 1 tengah hari lah. Sebelum solat Jumaat insyaAllah. Okay. Alright. So itu sahaja untuk kelas kita hari ni. Ada soalan? Ada. Tak ada Alright. Kalau tak ada soalan, saya nak ingatkan lagi sekali. Pastikan awak isi maklumat peserta ni. Penting sebab kita perlukan email untuk set up Google Meet dan juga penghantaran sijil. Kalau tak ada email nanti tak boleh nak masuk masa pertandingan nanti. Okay? Dan tak dapat sijil. So pastikan isi. Lagi satu, sila semak nama anda di tepi ni. Okay, ada nama yang salah saya perasan. Macam hari tu nama Saren ke salah. Anak lelaki dia jadi apa ya? Tak ingat. Saren mana Saren? Ada. Saren. Okay, nama Saren dah okay kat sini. Ni dah settle dah. Ni sebelum dah okay. Ni nama dia Saren S/L kan sebelum ni. Okay, so semak. Ada tak nama yang salah? Macam ni Ashwarya ni betul ke? Ada wakil tak? Delvin, betul tak nama Ashwarya ni? Okay, mungkin tak ada wakil. Yang lain ni sila Liven Tiren, grup awak tak ada nombor telefon. Lagi tak boleh nak contact siapa-siapa ni. Okay, pastikan isi nombor telefon, isi alamat email Okay, ni dah tak ada dah ni. Irwan ni tak termasuk. Puan dah hantar link ke? Ada dalam WhatsApp. Saya dah hantar tadi. Okay, isikan email. Email ni yang digunakan oleh untuk Google Meet awak lah. Google Meet dan juga untuk dapat email sijil. Okay. Right. Tak ada soalan dah Okay, kalau tak ada soalan, saya share link kehadiran di dalam chat room. Sila buka bahagian chat dan isikan kehadiran kelas. Okay, siapa tak isi maksudnya tak hadir lah. Okay, pastikan awak isi. Saya dah hantar dekat bahagian chat dah.
Okay. So saya rasa itu sahaja. Siapa yang ada soalan boleh je terus tanya. Saya akan open je mic ni. Okay. Kalau terus tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera lah untuk semua. Okay, take care semua. Thank you, Puan. Okay, bye. Thank you, Sama-sama. Puan. Sama. Masih Puan Ayu. Okay, sama-sama Jo. Terima kasih, Puan. Sama-sama Kasturi. Puan, terima kasih, Puan. Puan. Ya, Terima kasih, ada soalan ke? Kenapa tu Rashida Amani? Ya, saya dengar. Apa Syamila? Dia baru tahu kita ada group FIP. Syamila? Syamila mana ni? Syamila yang sekali Fadil. Syamila Group Fadil. Kalau tak silap saya, sebelum ni dia ada masuk kelas. Sepatutnya dah tahulah. Sekali tu lah sebab dia sekali masuk yang Fadil forward link tu kat dia. Dia cakap kat saya tadi. Lah, awak tak masuk kelas. Sekejap. Saya mak semula. Okay. Sekejap awak tolong share dekat dia. Link group ni boleh? Saya bagi dekat dalam WhatsApp nanti awak share kat dia. Okay, baik Puan. Thank you. Okay, sama. Puan, Ya? Puan, kami tak sempat tangkap gambar apa semua. Tak sempat nak set up, jadi tak dapat nak letak gambar sama-sama dengan projek tu sebab time tu tak sempat. Semua pakai duk package tak balik. Gambar apa yang tak sempat tu? Gambar projek? Yang gambar yang Puan suruh ambil sama-sama tu dengan projek tu. Oh, tak apa, tak ada masalah. Nanti kita buat online je. Sebabnya sekarang dah bertukar, kita kena buat online lah full. So tak ada masalah pun. Okay? Okay, terima kasih Puan. Sama. Kita dah habis kelas dah, kisah Bardini. Sadika?